Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Ahmad bin Abdul Rashid. Di video ini saya akan menerangkan ataupun mengupas tajuk, iaitu fasakh menurut Islam. Di sini saya membagikan bahagian fasakh ini kepada 6 bahagian. Yang pertama, maksud fasakh. Yang keduanya adalah perbezaan fasakh dan talak. Yang ketiga, cara-cara melakukan fasakh. Dan yang keempat, catatan yang membolehkan fasakh. Dan yang kelima adalah kesan fasakh disebabkan kejahatan. Dan yang terakhir adalah isu-isu yang berkaitan mengenai fasakh. Terlebih dahulu, saya akan membicarakan mengenai maksud fasakh. Maksud fasakh ialah melepaskan ikatan perkahwinan antara suami dan isteri setelah diminta cerai oleh isteri melalui pengadil, yakni hakim. Fasakh hanya boleh dilakukan oleh pihak yang berkuasa sahaja, seperti hakim dan qadi, apabila terdapat sebab tertentu seperti kehilangan suami tanpa diketahui keadaannya, sama ada hidup atau mati, ataupun salah seorang daripada suami atau isteri murtad dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah syarat-syarat fasakh. Menurut pendapat mazhab Syafi'i, syarat sah fasakh ada dua perkara, iaitu yang pertama, tidak sah fasakh nikah jika dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak, dan yang kedua, keterangan atau bukti yang diberikan mestilah disaksikan oleh dua orang lelaki atau pengakuan bahawa kecacatan seperti mati pucuk atau dengan cara berganti-ganti sumpah. Perbezaan fasakh dan talak. Yang pertama, fasakh dengan talak adalah berbeza. Fasakh ialah pembatalan akad ni daripada asas dan menghilangkan sifat halal yang menjadi kesan ke atasnya. Manakala talak pula ialah menamatkan akad dan sifat halal masih kekal kecuali setelah talak bain, yakni talak 3. Yang kedua, fasakh berlaku sama ada dengan sebab hal-hal mendatang ke atas akad yang menafikan perkahwinan atau hal-hal yang berhubung kepada akad yang menyebabkan ia tidak lazim dari hukum asal. Manakala talak pula ialah talak tidak berlaku kecuali berdasarkan akad yang sahih dan lazim. Dan yang ketiga, selain itu, fasakh tidak mengurangkan bilangan talak yang dimiliki oleh suami, manakala talak mengurangkan bilangan talak. Cara-cara melakukan fasakh. Jika suami atau isteri mempunyai sebab yang mengharuskan fasakh, dan yang kedua, membuat aduan kepada pihak qadi supaya membatalkan perkahwinan mereka, dan yang ketiga adalah jika dapat dibuktikan pengaduan yang diberikan adalah betul, pihak qadi boleh mengambil tindakan membatalkannya, dan yang keempat adalah pembatalan perkahwinan dengan cara fasakh tidak boleh dirujuk kembali, melainkan dengan akad nikah yang baru. Di Malaysia, ia jatuh di bawah Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984, cerai fasakh /Seksyen 52. Cerai fasakh adalah cara membubarkan perkahwinan berdasarkan sebab-sebab tertentu. Menurut Seksyen 52/1, terdapat 12 sebab membolehkan pembuat permohonan fasakh. Antaranya sebab ialah: yang pertama, tempat suami berada tidak diketahui selama lebih daripada 1 tahun. Yang kedua, suami tidak mengadakan peruntukan bagi nafkah selama 3 bulan. Yang ketiga, suami dihukum penjara selama 3 tahun atau lebih. Yang keempat, suami tidak menunaikan kewajipan perkahwinannya, yakni nafkah batin, tanpa sebab yang munasabah selama tempoh 1 tahun. Dan yang kelima, suami mati pucuk masa berkahwin hingga sekarang dan ini tidak diketahui puan. Yang keenam, suami telah pun gila selama 2 tahun atau sedang menghidapi penyakit kusta, vitiligo atau penyakit kelamin yang boleh berjangkit. Kecacatan yang membolehkan fasakh. Antara kecacatan yang membolehkan fasakh ialah: yang pertama, kecacatan yang berkaitan dengan alat kelamin dan menghalang daripada berlakunya persetubuhan. Contoh, bagi lelaki ialah terpotongnya zakar, mati pucuk atau tidak ada buah zakar. Manakala bagi perempuan ialah lubang faras yang tersumbat dengan daging ataupun dengan tulang.
Yang kedua, kecacatan yang tidak menghalang daripada berlakunya persetubuhan tetapi terdapat penyakit yang menjijikan atau berbahaya yang boleh menyebabkan pasangan suami isteri tidak dapat hidup bersama kecuali terpaksa menanggung kesusahan yakni kemudaratan seperti kusta, sokak dan gila. Kesan fasah disebabkan kecacatan. Di antara kesan-kesan fasah disebabkan kecacatan ialah jika fasah berlaku sebelum persetubuhan, mas kahwin tidak dikenakan dan tidak akan ada bayaran mut'ah untuk isteri. Ini kerana jika kecacatan itu berlaku kepada suami, isteri yang akan meminta fasah. Oleh sebab itu, dia tidak akan mendapat apa-apa. Dan jika kecacatan ini berlaku kepada isteri tidak akan mendapat apa-apa kerana penceraian itu berlaku disebabkan kecacatan yang ada pada dirinya. Jika fasah berlaku selepas persetubuhan dan kecacatan berlaku sebaik sahaja selesai akad nikah ataupun berlaku di antara akad dan persetubuhan dan suami tidak menyedarinya, maka si isteri wajib mendapat mahar misil. Dan jika memfasahkan nikah dengan sebab berlakunya kecacatan selepas persetubuhan, maka isteri wajib mendapat semua mas kahwin yang telah disebutkan semasa akad nikah. Ini kerana mas kahwin mesti dibayar dengan berlakunya persetubuhan sebelum wujudnya sebab-sebab fasah, dan jika berlaku kecacatan selepas persetubuhan, ia tidak akan merubah hakikat tersebut. Okey, di sini saya akan menerangkan mengenai isu berkaitan fasah. Pertama, sekiranya suami sedang memukul isteri, apa yang perlu dilakukan? Isteri mempunyai dua pilihan, sama ada memohon fasah atau memohon cerai tapi. Sekiranya takdir ada dinyatakan di dalam perjanjian nikah, sekiranya memohon fasah, peruntukan yang dibenarkan ialah bahawa suami menganiayanya, iaitu antara lain lazim menyakiti atau menjadikan kehidupannya menderita disebabkan oleh terdapat aniaya. Oleh itu, apabila isteri dipukul secara sengaja, perkara yang perlu dilakukan ialah pertama, membuat laporan polis, dan yang kedua, membuat pemeriksaan kesihatan iaitu medical check-up, dan lebih baik klinik atau hospital kerajaan, dan yang ketiga, mengambil gambar kesan lebam atau kecederaan tersebut. Dan yang kedua adalah isu-isunya iaitu sekiranya suami berpoligami dan tidak berlaku adil. Di sini sebab yang diharuskan ialah Seksyen 23H, jika dia mempunyai isteri lebih daripada seorang, dia tidak melayani isteri yang berkenaan secara adil mengikut kitab hukum syarak, isteri perlu membuktikan bahawa suami tidak berlaku adil dari sudut giliran bermalam, nafkah zahir dan lain-lain. Dan isu juga yang boleh saya lepaskan adalah suami dikenakan hukuman penjara. Hukuman penjara yang dikenakan perlu selama 3 tahun atau lebih. Dan lepas suami menjalani hukuman penjara selama setahun, barulah isteri dikenakan untuk memohon fasah. Dalam kes sebegini, alamat penjara yang berkaitan diperlukan kerana mahkamah akan menghantar notis kepada pihak penjara berkaitan untuk dibawa ke mahkamah ketika hari perbincangan.